Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada pensyarah untuk subjek falsafah dari isu semasa Encik Ali Hafizah bin Muhammad Rawi dan juga kepada rakan-rakan yang kami hormati dan kami sayangi. Kami dari kumpulan 1 memilih isu krisis bekalan makanan di Malaysia sebagai tajuk pembentangan kami untuk tugasan berkumpulan bagi subjek ini. Terlebih dahulu dengan penuh rasa hormat dan rendah diri, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami untuk membentangkan tugasan berkumpulan ini. Dimulakan dengan Encik Muhammad Azinuddin, nombor metrik 290187, akan membentangkan berkenaan pengenalan dan objektif kajian serta kaedah yang akan digunakan. Tugasan kami diikuti oleh Encik Muhammad Syahril, nombor metrik 290415, yang akan membentangkan berkenaan dengan soalan yang dibina atau sesi temu bual bagi tujuan soal selidik kajian ini. Manakala Cik Wan Nur Syamira, nombor metrik 283926, akan meneruskan pembentangan berkenaan cabaran dan solusi bagi melaksanakan tugasan ini. Dan diteruskan oleh Encik Muhammad Zulkifli, nombor metrik 290484, akan membentangkan berkenaan hasil dapatan kajian ini dan diakhiri oleh Puan Nurhana, nombor metrik 290213, yang akan membentangkan tentang penyelesaian masalah bagi tugasan kajian ini. Jadi seterusnya saya akan serahkan kepada Encik Muhammad Azinuddin berkenaan dengan pengenalan dan objektif kajian serta kaedah yang digunakan sepanjang tugasan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azinuddin bin Yufri, metrik 290187, akan meneruskan pembentangan berkenaan pengenalan krisis bekalan makanan di Malaysia, merujuk kepada kekurangan atau kehabisan stok makanan yang mencukupi di pasaran untuk memenuhi keperluan penduduk negara tersebut. Yang ini boleh berlaku disebabkan oleh beberapa faktor, iaitu kenaikan permintaan makanan, bencana alam, kegagalan dalam sistem pengeluaran makanan, masalah politik atau ekonomi yang mempengaruhi bekalan makanan tersebut. Seterusnya, objektif kajian. Yang pertama, memastikan bekalan makanan yang mencukupi dan berterusan. Yang kedua, meningkatkan pengeluaran makanan tempatan. Yang ketiga, meningkatkan akses kepada makanan. Yang keempat pula, meningkatkan ketersediaan makanan. Dan seterusnya, kaedah yang digunakan oleh kami iaitu terdapat 3 kaedah. Yang pertama, soal selidik ataupun borang. Yang kedua, temu bual. Jadi yang ketiga, rekod sekunder. Soal selidik atau borang, kaedah ini melibatkan penggunaan borang atau soal selidik untuk mengumpul data dari responden. Borang atau soal selidik ini boleh disebarkan secara manual ataupun dalam talian. Manakala yang kedua, temu bual, kaedah ini melibatkan temu bual dengan responden secara langsung untuk mengumpulkan data. Temu bual boleh dilakukan secara individu atau kumpulan kecil. Yang ketiga, rekod sekunder, kaedah ini melibatkan penggunaan data yang telah dikumpul sebelum ini oleh organisasi atau pihak yang berkuasa, contohnya data demografi atau statistik ekonomi dari agensi kerajaan. Pemilihan kaedah yang sesuai untuk mengumpul data bergantung kepada jenis data yang diperlukan, responden yang terlibat dan objektif kajian. Kombinasi ini juga digunakan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan bersepadu. Sekian dari saya serahkan pembentangan seterusnya kepada Cik Muhammad Syahril. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Encik Azinuddin. Sekarang saya akan membentangkan tentang soalan yang dibina untuk tujuan soal selidik atau temu bual. Okey, apa yang kita dalam kaji selidik daripada bangsa 94.9% daripada bangsa Melayu dan selebihnya daripada lain-lain. Daripada segi pekerjaan, kita tengok yang malas banyak daripada sektor kerajaan 46.2%, daripada pihak swasta 38.5%, dan bekerja sendiri 15.4%, dan berpencen kita tak ada malas. Ini salah satu soalan daripada soalan kaji selidik. Konflik peperangan merupakan salah satu faktor punca kekurangan makanan haiwan untuk menghasilkan haiwan ternakan sekaligus menyebabkan harga bekalan makanan meningkat. Kat sini setuju 53.8%, sangat setuju 23.1%, tidak pasti 17.9%, dan tidak setuju sedikit. Selebihnya tidak setuju. Okey, seterusnya soalan
ketiga, tingkah laku anti persaingan antara segelintir peserta tempatan dan menyimpan stok bekalan makanan semasa krisis demi memperoleh keuntungan yang maksimum. Di sini kita tengok yang bersetuju 41%, 33% sangat setuju, 17.9% tidak pasti dan 7.7% tidak setuju. Okey, seterusnya, ketidakseimbangan pertambahan jumlah penduduk dengan kadar pengeluaran bekalan makanan turut menyumbang kepada isu krisis bekalan makanan. Di sini setuju 59%, tidak pasti 20.5%, tidak setuju 7.7% dan sangat setuju 12.8%. Seterusnya, kesan ekonomi yang tidak stabil menyebabkan stok bekalan makanan berkurangan di negara Malaysia. Dekat sini setuju amat banyak, 71.8%, sangat setuju 25.6% dan tidak pasti ada sedikit dan tidak setuju, memang tak ada, semua banyak setuju. Seterusnya, cabaran dan solusi kita hadapi sepanjang menyiapkan tugasan. Jadi setakat itu saja pembentangan saya dan saya akan serahkan kepada Cik Syamira untuk pembentangan seterusnya. Terima kasih Encik Syahril. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syamira akan meneruskan pembentangan berkenaan cabaran dan solusi dihadapi sepanjang menyiapkan tugasan. Menghasilkan tugasan secara berkumpulan merupakan senario biasa dalam kalangan pelajar. Berbanding secara individu, ia mungkin agak senang dan mudah. Bagaimanapun, jika semua ahli memberikan komitmen dan kerjasama yang baik, semua perancangan dapat berjalan dengan jayanya. Antara cabaran yang dihadapi oleh ahli kumpulan kami sepanjang menyiapkan tugasan ini ialah kekangan masa. Memandangkan kami semua sudah pun bekerja dan mempunyai kerjaya masing-masing, kekangan masa merupakan cabaran utama bagi kami. Ia kerana waktu bekerja kami adalah berbeza, di mana ada yang bekerja pada waktu pejabat dan ada juga yang bekerja shift. Kami harus bijak mengatur masa, mengorbankan waktu rehat iaitu pada waktu malam selepas pulang bekerja, hujung minggu untuk melakukan perbincangan dan pembahagian tugas masing-masing. Selain itu, antara cabaran yang lain ialah jarak tempat tinggal. Jarak yang agak jauh menghadkan pergerakan kami untuk berjumpa dan melakukan perbincangan, termasuklah sesi temu bual yang kami adakan. Solusi yang dilakukan ialah dengan melakukan perbincangan secara atas talian. Kami memanfaatkan teknologi yang ada untuk memudahkan lagi urusan perbincangan. Seterusnya ialah cadangan dan idea yang bercanggah. Ahli kami terdiri daripada 6 orang di mana masing-masing mempunyai idea dan cadangan tersendiri. Untuk mendapatkan kesepakatan dalam kerja kumpulan agak sukar apabila cadangan dan idea bertentangan sesama ahli. Apa yang kami lakukan ialah dengan menyenaraikan cadangan dan idea yang ada, kemudian kami membandingkan yang mana lebih baik dan bertepatan dengan kehendak sebenar soalan. Cabaran keempat ialah pembahagian kerja yang tidak sekata. Ada kemungkinan ahli dalam kumpulan tidak mendapat kerja yang sekata. Contohnya, salah seorang ahli lambat menghadiri sesi perbincangan ataupun tidak dapat menghadirkan diri. Walau bagaimanapun, ketua harus memainkan peranannya dalam memastikan tidak berlaku berat sebelah ataupun pilih kasih. Akhir sekali, pengambilan masa yang terlalu lama untuk menyiapkan tugasan. Sesuatu keputusan yang hendak dilakukan perlu mendapatkan persetujuan semua ahli. Jadi ia memakan masa yang agak lama untuk memutuskan satu-satu kumpulan. Ketua dan juga setiap ahli harus bijak memutuskan keputusan dalam sesi perbincangan agar tidak memakan masa yang terlalu lama. Seterusnya, solusi menyelesaikan masalah ialah kami harus bijak mengatur masa. Kami mengorbankan waktu rehat iaitu pada waktu malam selepas pulang bekerja dan hujung minggu untuk melakukan perbincangan dan pembahagian tugasan masing-masing. Pengurusan masa yang baik dapat mengimbangi kerja dan juga pembelajaran. Yang kedua ialah dengan melakukan perbincangan secara atas talian. Kami memanfaatkan teknologi yang ada untuk memudahkan lagi urusan perbincangan. Solusi yang ketiga ialah dengan mendapatkan kesepakatan dalam kerja kumpulan. Kami akan membandingkan idea dan cadangan yang lebih baik dan bertepatan dengan kehendak sebenar soalan. Yang keempat ialah
Ketua seharusnya memainkan peranannya dalam memastikan tidak berlaku berat sebelah ataupun pilih kasih dalam situasi begini. Akhir sekali, kami melakukan solusi dengan menyenaraikan cadangan dan idea yang ada, kemudian membandingkan yang mana lebih baik dan bertepatan dengan kehendak sebenar soalan. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan hasil dapatan kajian kepada Encik Zulkifli. Terima kasih saudari Cik Nur Sanira atas perkenalkan tadi. Seterusnya saya akan bentangkan mengenai hasil dapatan kajian kami. Okey, yang pertama, hasil dapatan kajian kami ialah kenaikan harga makanan. Harga makanan telah menjadi isu utama di Malaysia, terutamanya semasa pandemik COVID-19. Beberapa faktor menyebabkan kenaikan harga barang, harga makanan, iaitu kenaikan kos pengangkutan dan kenaikan harga bahan mentah seperti gula dan tepung. Seterusnya, pemakanan tidak seimbang. Selain daripada masalah itu, masalah ketidakseimbangan nutrisi juga menjadi isu penting dalam krisis bekalan makanan di Malaysia. Ramai orang di negara ini mengambil terlalu banyak makanan yang tinggi kalori dan lemak, sementara tidak memberi perhatian yang cukup kepada pengambilan nutrisi yang seimbang. Dan yang ketiga ialah penggantungan kepada import. Malaysia juga menghadapi masalah penggantungan kepada import makanan. Negara mengimport sejumlah besar beras, gandum dan daging untuk memenuhi keperluan makanan domestik. Itu sahaja perbentangan saya dan seterusnya saya serahkan perbentangan kepada saudari Norhana. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Encik Zulkifli di atas pembentangan dapatan kajian kami pada kali ini. Jadi seterusnya berikut ialah penyelesaian masalah daripada hasil daripada kajian kami yang boleh mengatasi masalah krisis bekalan makanan di Malaysia. Jadi penyelesaian yang pertama yang kita boleh ambil ialah meningkatkan pengagihan dan kebolehcapaian makanan. Jadi daripada sini, kerajaan boleh menambah baik sistem pengagihan makanan supaya lebih cekap dan mampu dimiliki oleh rakyat, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan terpencil ataupun kurang maju. Kerajaan juga boleh meningkatkan pelaburan di dalam infrastruktur. Jadi penyelesaian masalah yang kedua ialah mengurangkan pembaziran makanan. Sebenarnya masyarakat juga perlu diajar tentang kepentingan mengurangkan pembaziran makanan. Ini boleh dilakukan melalui kempen jangkauan dan pendidikan tentang cara memasak dan menyimpan makanan dengan yang betul. Penyelesaian yang seterusnya ialah meningkatkan kualiti pemakanan. Jadi kerajaan boleh menerima pakai dasar yang menggalakkan penggunaan makanan yang sihat dan seimbang, seperti memasukkan buah-buahan dan sayur-sayuran di dalam setiap hidangan, mengurangkan garam dan gula dalam makanan dan juga meningkatkan sumber protein sayuran seperti kacang. Okey, jadi penyelesaian masalah kajian kami ialah menangani perubahan iklim. Jadi kerajaan boleh menerima pakai dasar untuk menangani perubahan iklim dan mengurangkan kesannya terhadap pengelolaan makanan, seperti melalui penggunaan teknologi pertanian yang lebih cekap dan mesra alam. Seterusnya saya serahkan sesi yang seterusnya kepada Encik Faizal untuk penutup dan juga kesimpulan daripada projek kami pada kali ini. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi. Selesai sudah pembentangan dari kumpulan kami pada kali ini. Dan diharapkan pelbagai objektif dan solusi melalui hasil kajian yang terkandung dalam pembentangan kami dapat dicapai dengan jayanya. Yang kurang di atas kekhilafan kami sendiri, yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kami ucapkan, dan di kesempatan ini kumpulan kami mewakili para pelajar PSUN Kampus Kuala Lumpur mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Ali Hafizah bin Muhammad Rawi di atas segala curahan ilmu dan tunjuk ajar sepanjang sesi pembelajaran subjek falsafah dan isu semasa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.